betul, alhamdulillah. Terima kasih dan tahniah kepada pelajar-pelajar cikgu yang berjaya melawan hawa nafsu pagi ni untuk bangun mendengar sedikitlah celoteh daripada cikgu, dan pertamanya cikgu nak ucapkan tahniah khas kepada semua pelajar akademik berilmu atas kejayaan anda dalam SPM 2022. Alhamdulillah kita ialah ada pelajar yang dapat straight A, tahniah, dan pelajar-pelajar lain alhamdulillah kami lulus 100%. Kan? Jadi untuk slot kita pagi ini sangat luas lah sebenarnya, sangat luas dan memberi satu pendedahan yang ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Yang dah tahu kita kongsi-kongsi, yang tak tahu dengar betul-betul. Kita cuba ni lah. Okey, baik. Jadi sebenarnya untuk slot hari ini kita mungkin menerima pelajar daripada luar. Selamat datang kepada pelajar-pelajar luar. Selamat datang untuk slot Cikgu Hana pada pagi ini di Akademi Limbah Ilmu. Dan selamat datang kepada ibu bapa yang beri sokongan untuk anak-anak kan. Dengar sekali tahniah diucapkan. InsyaAllah kita cubalah berkongsi. Slot ni bukan saya tahu semua, tidak. Kita berkongsi-kongsi juga pengalaman-pengalaman kan. Mungkin ada ibu bapa yang mungkin ada info-info yang terbaru untuk dikongsikan bersama. Saya alu-alukan juga pelajar-pelajar kita ada info-info yang boleh kongsikan bersama insya-Allah. Jadi taklimatnya dia bukan taklimat jugalah, lebih kepada kita nak berkongsi kan apa ruang-ruang yang pelajar-pelajar kita boleh ceburi kan. Kalau tanya peluang kerjaya tentang apa, nak kata cikgu saya nak mohon yang memang jamin saya bekerja kan. Tak ada ya anak-anak, maksudnya ada yang confirm bekerja tu macam contoh postingnya macam IPG kan. Kalau masuk IPG tu confirm lah posting jadi cikgu, atau kita cakap apa apa lagi yang terjamin dia punya cabang kerja dia. Jadi cikgu tak ada nak katakan semua yang kita minta ni confirm dapat kerja. Tidak, rezeki itu datang daripada Allah. Kita kena yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Ya, cuma kita kena usaha sehabis mungkin, serapat mungkin untuk dapatkan apakah kelayakan-kelayakan yang diperlukan. Apakah kelayakan yang diperlukan, seusaha mungkin kan. Serapat mungkin lah. Kalau kata nak SPM dah selesai. Nak apa lagi? Diploma pun ada. Degree pun ada. Kan semua saya dah ada cikgu. So alhamdulillah anda boleh menarik nafas. Maksudnya insyaAllah adalah rezeki itu. Kan maksudnya Allah tidaklah menzalimi hamba-Nya ni. InsyaAllah ada rezeki itu. Kita yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Jangan kita memandang angkuh lah di atas muka bumi Allah ini, mengatakan kita ni dah terjamin kerja. Tidak. Jadi kita kena apa-apa pun perkara utama yang cikgu sebelum kita pergi jauh kejap lagi, paling utama kita kena bertawakal kan, redha, syukur atas kurniaan keputusan kita. Bukan kita nak mendongak ke atas, bukan kita nak menuduk jauh ke bawah sehingga kita tersyukur, bukan. Kita nak berlapang dada, mensyukuri kan apa yang kita dapat, bersyukur, insya-Allah Allah akan tambahkan. Dan yakinlah rezeki ni Allah telah caturkan, Allah telah tentukan kepada kita. Cuma bezanya kita kena usaha je. Lebih mungkin rezeki orang tu usaha dia kurang, tak juga, mungkin ujian kehidupan dia yang menyebabkan Allah kita nampak rezeki dia mudah je, tak juga, mungkin dia ada ujian kehidupan yang Allah dah bagi. Semua dalam kehidupan yang Allah bagi dengan adil, dengan adil dan samanya. Cuma yang paling penting jangan kita lari daripada rahmat Allah, jangan kita mengeluh, meratap kan. Kita redha, syukur dan mencari apakah ruang-ruang kejayaan untuk kita kan. Allah dah aturkan semua. Alhamdulillah. Jadi untuk sesi pagi ni pertamanya cikgu nak pergi kepada okey, apa langkah yang anda perlu buat selepas mendapat keputusan SPM. Okey, jadi pertamanya kita dah dapat, sebenarnya siapa yang dah buka UPU pagi ni tak pasti siapa yang mampu tembusi kesibukan UPU pagi ini.
Siapa yang dah cuba, boleh angkat tangan. Siapa yang dah cuba, dia punya, dia nak kemas kini pagi ni, dia dapat. Siapa yang dah mencuba? Siapa yang dah cuba dan dah dapat dah cikgu? Saya dah dapat. Dah dapat kemas kini. Dah dapat masuk untuk kemas kini. Struggle is real, tak dapatlah cikgu. Ya. Jadi struggle is real. Jadi untuk UPU ni macam ni. Semalam cikgu ada bagi poster tentang perubahan kemas kini. Pada awal hari tu sepatutnya kemas kini ini berlaku selepas pada tutupnya UPU, dia akan buka untuk fasa kemas kini. Jadi cikgu pun dah agak lewat untuk terpah pandai, tapi tidaklah terlewat. Sebenarnya dia baru buka semalam. Kemas kini tu dah buka dah semalam. Jadi sebenarnya ada dua fasa. Fasa satu ialah pelajar yang isi pada Februari lepas, tak silap saya, Februari Mac kan, Februari Mac lepas, fasa satu, kan. Kemudian cikgu cakap ada yang datang pada sesi yang ambil result tu, cakap dah tutup EPU. Rupanya ada fasa dua. Okey, rupanya dia ada buka fasa dua yang cikgu dah umum semalam. Semalam ke hari Jumaat, cikgu bagi tahu kat grup. Dia kata ada siapa yang tak mohon lagi boleh mohon fasa dua. Jadi fasa 2 tu akan tamat hari Selasa ini jam 5 petang bersamaan dengan tarikh kemas kini. Dia selaraskan. Maksudnya semua orang akan boleh buka, semua orang akan boleh buka bersama dengan fasa 1, fasa 2, fasa 2 lah, fasa 2 dan kemas kini serentak. Jadi yang kemas kini tu sebenarnya baru bermula semalam, baru bermula pada pukul 12.30 hari semalam. Jadi line UPU sangat sibuk. Cikgu cuba dah buka melalui Mozilla Firefox kan, dengan guna yang lain pun cikgu tak. Jadi cara dia anda kena bertenang-tenang. Bertenang-tenang buka ketika mana masing-masing dilamun tidur. Masing-masing tidur ke kan, pukul berapa? Pukul 2, pukul 3 pagi, 4 pagi. Atau ada yang kata semalam boleh buka cikgu pukul 11 malam, 11, 12, 1. Kan? Cuba buka lagi malam ini, siapa yang tak dapat. Ya, sama, cuma tekan kemas kini. Dalam permohonan tu ada dia punya kemas kini ni, bukan permohonan ni. Ni tak keluar permohonan cikgu ni. Patutnya dah keluar kemas kini dah kat sini. Ni siapa punya? Oh. Betul lah, tak ada siapa punya. Jadi sebenarnya kalau yang anda punya dia keluar kemas kini kat sini. Dia dah keluar butang kemas kini di dashboard ni. Kan di situ. Ya betul. Ya, dia akan keluar kemas kini. So kemas kini itulah yang anda kena tengok salah satu. Okey, apa beza dengan fasa 1 dengan kemas kini? Fasa 1, okey. Fasa 1, fasa 2 semua result masuk result ni je kan. Fasa 2 fasa 1 sorry, maaf saya. Fasa 1 semua masuk result percubaan hari tu. Kan pada awal-awal tu dia masuk result percubaan. Okey, fasa 2 pelajar dah masuk result. Pelajar dah masuk ke result SPM. Pelajar yang fasa 1 tak perlu lagi masuk yang fasa 2. Dia dah auto update, masukkan result terus kat situ. Jadi fasa 2 juga dah kena masuk merit co-curriculum. Kan dah juga kena masukkan merit co-curriculum. Jadi untuk kemas kini baru saja dikemas kini pada pukul 12 tengah hari semalam 10 Jun. Maksudnya hari ini hari yang kedua untuk proses kemas kini sehingga 13 Jun sahaja. Okey, ini sehingga 13 Jun sahaja. Fasa anda ialah sampai 13 Jun sahaja. Dia cakap kat sini ni asal 11 jadi 10. Kementerian Tinggi telah percepatkan proses tapisan syarat untuk membantu calon membuat pilihan. Sebenarnya 3 hari ni sangat singkat sebenarnya. Biasa kemas kini biasa dia buat dalam masa 7 hari. Ni dia buat dalam masa berapa hari? 10, 11, 12, 13. 4 hari sahaja kemas kini. So jangan pelik jika anda tak boleh. Keluar error lah, keluar 504 lah, 404 lah. Itu biasa. Jadi anda kena buka tempoh ya, kena tempoh ya, sebab dia link tu ramai, dia sibuk. Jadi kena buka nanti
UPU pun nak fast track juga, betul. Jadi nanti cuba pada waktu-waktu yang ni lah, waktu yang lapang. Line yang kuat pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampailah dah dapat kemas kini ni. Okey, dan bila dah tarikh dia tutup pada 13.05 petang. So hati-hati. Hati-hati untuk anda kemas kini semula. Sampai tarikh ni lah, jangan sampai terlepas tarikh. Hari Selasa hari Selasa jam 5 petang. Okey. Itu tentang kemas kini lah. So saya tak ada lagi pertanyaan. Untuk merit, okey begini. Untuk merit sebenarnya kita ialah pelajar swasta calon persendirian. Jadi kita tiada, sebenarnya ada di KPM, tapi kita bukan berdaftar dengan KPM. Ada je sekolah swasta di bawah KPM. Ya, dia panggil PAJSK tu kan. Ataupun SEGA kalau KPM kan. SEGA, PAJSK semua tu kan. Tapi kita bukan di bawah KPM. Jadi kita calon persendirian tak ada markah koko sebenarnya. Jadi bila tak ada markah koko ni, tapi kita boleh buktikan dengan sijil transkrip co-curriculum. Nanti masa graduasi yang kita jangka pada 12 Ogos nanti, anda ni kemungkinan akan masuk daftar masuk ke universiti awal September ke pertengahan September, tak pasti kan, sebab UPU tengok balik cikgu hantar yang daftar tu kan, mana dah, tengok balik jap. Yang cikgu bagi note tentang tarikh-tarikh penting tu. Tarikh penting ni pun kita kena macam ni lah, tiba-tiba ada pula kan tukar waktu macam tu lah. Macam ni. Okey, macam tarikh-tarikh penting ni. Okey, macam tarikh penting ni, okey, contoh ni. Dia nampak dia Ogos. Okey, maksudnya masih lagi dalam proses hebahan. Ini untuk tarikh-tarikh penting lah. Okey, tarikh-tarikh penting. Contohnya sekarang kita berada di fasa kemas kini, iaitu minggu pertama Jun. Kita minggu kedua Jun lah kan sebenarnya. Okey, untuk fasa kemas kini fasa pengemaskinian. Jadi keputusan pertama akan dapat pada minggu pertama Julai. Bulan depan result itu akan keluar. Ada yang okey. Bulan depan Julai result UPU akan keluar, dan siapa yang tak dapat UPU ni dia akan ada terus keluar memohon rayuan dekat UPU tu sendiri. Okey, memohon rayuan. Anda merayu pula. Okey, merayu tu dalam proses Julai itulah, dan Ogos akan keluar lagi keputusan rayuan. Okey, dan biasanya bulan 9, biasanya awal bulan 9 tu dah pelajar dah masuk universiti lah. Biasanya bulan 9 memang masukkan pelajar ke universiti lah, masing-masing atau institusi. Okey. Bagi pelajar yang cikgu macam ni untuk anda memohon UPU kali ni, tolong mohon apa subjek yang anda minat sahaja. Kan dia nak 12. Tapi 12 tu cikgu susahnya pilih 12. Kenapa nak pilih 12? Pilih je lah 6. Yang betul-betul anda minat. Jangan pilih anda tak minat. Okey? Jangan pilih subjek yang anda tak minat. Jangan pilih. Sebab bila anda pilih subjek yang anda tak minat, tiba-tiba yang tak minat tu dapat. Yang tak minat tu dapat, kesannya apa? Anda tak ada tekan, tak ada butang memohon rayuan. Faham? Jangan nak sampai 12. Pilih yang anda minat saja. Kalau kita pilih lebih daripada yang kita tak minat, last kali kita dapat yang tak minat, jadi butang permohonan rayuan tu dah tak ada. Sebab anda dapat tapi anda tak nak pergi. So nak cakap apa? Kamu ni minat ke tak nak? Macam itulah UPU cakap. Dah minta tak nak pula. Macam tu. Jadi yang paling penting di sini ialah mohon mana yang anda minat sahaja. Mohon mana yang anda minat sahaja. Minat sikit-sikit je. Minat sikit-sikit tu biar lebih kepada 60 ke atas. Bukan minat sikit tu 40 ke bawah. Bukan. Dia mesti 60 ke atas minat tu. Bukan nak sikit-sikit je. Tak ada. Bukan macam tu. Jadi pilih yang berminat. Sebab kesannya adalah, cikgu saya tak boleh buat rayuan. Kenapa ya? Kenapa? Saya dah dapat, saya tak sukalah subjek, tapi kalau minta sebab saya dah dia dah suruh senarai kan, saya senarai je lah apa yang saya nak.
apa yang ada. Bukan saya nak apa yang ada. Saya senarailah apa yang ada. Kan. Jadi berhati-hati nak pilih tu pilih yang betul-betul anda minat dan anda boleh keminatan tu 70 60 ke atas. Biar kalau kita dapat pun bolehlah kita cuba. Kita usaha macam tu. Okey. Jadi kalau rasa tak ada pilihan cikgu, tak maulah UPU. Kan tak ada cikgu, tak adalah semua tu tak ada. Nak cuba pun boleh kan. Nak cuba boleh pasal tolak lah macam tu kan. Tapi yang betulnya macam tu, supaya kita ada ruang untuk kita buat rayuan. Okey, bila rayuan kita mohon lagi rayuan tak dapat juga, kan dapat alhamdulillah lah, kan alhamdulillah tahniah. Yang tak dapat juga anda mohon terus di universiti. Baru time ini baru universiti akan layan kita. Akan layan kita sebab kita kata UPU dia tanya dulu UPUC BC buat rayuan dah buat rayuan tapi tak dapat. Barulah dia nampak kesungguhan kita, barulah dia akan cakap okey, kita akan bagi borang ke ataupun di biasa di universiti dia ada tarikh, dia ada bulan-bulan yang khusus untuk pelajar rayuan pengambilan ketiga keempat. Rayuan ni dikira pengambilan kedua. Pengambilan pertama ialah UPU pertamalah. Rayuan dipanggil pengambilan kedua. Yang ketiga keempat ni ada setengah universiti tu buka sampai 3, 4, 5 pun ada. Kan sebab apa? Sebab kadang ada pelajar yang dapat kan, dia tak nak, so dia tolak. Bila tolak ada kosong. Kosong itulah dia akan diisi oleh pelajar-pelajar yang kosong itu akan diisi oleh pelajar-pelajar yang memohon merayu masuk. Jadi apa-apa pun buat sampai sudah. Kan ada minat tempat tu minta sampai sudah kan. Cuba pergi tempat tu, cuba minta, cuba berhubung sebab kita pelajar swasta. Okey, cikgu fokuskan kepada pelajar swasta sebab kita ialah anak tiri ke? Bukan juga. Special case. Kan? Sebab kita bukan di bawah KPM. KPM dah caturkan salah satu untuk dia punya pelajar KPM lah. Kan? Maksudnya kita ni mungkin ada kita kata okey merit kita tak ada. Curriculum kita tak ada kan? Kita tak ada record tu dalam sistem. Cuma kita ada apa lagi sijil. Cikgu bagi sijil kat situ dah ada dia punya berapa yang kita dapat lah kan. 7 ke 8 ke untuk kurikulum untuk pelajar yang esko, cikgu bagi tahu siap untuk esko siapa yang jadi esko kat asrama, anda punya merit 8.0 lah. Cikgu selaras kasih situ. Okey, untuk yang tak jadi esko AJK biasa peserta biasa 7.0. Okey. Cikgu UPU aku utamakan pilihan satu. Ya, dia akan utamakan pilihan satu, tapi jika pilihan satu kita itu penuh atau penuh, ada dia bagi tahu syarat-syarat kat situ. Ada kenapa UPU kita tak dapat. Mana dah? Cikgu tak ingat dekat mana. Kenapa kita tak dapat kan? So jadi kita punya tu ada sebab lah kenapa dia tak dapat. Sekejap. Mana cikgu punya semalam? Okey. Kiranya better isi tak isi semua asalkan isi tak isi penuh tak apa. Cikgu nak tanya. Apa dia? Boleh? Cikgu nak tanya. Contoh kalau pilihan pertama kita kan, kita tak dapat. Tapi kita dapat pilihan kedua. Tapi kita tak nak pilihan kedua tu, kita tetap nak pilihan pertama. Jadi kita tolak, kita buat rayuan lah nanti untuk pilihan pertama. Kita tolak, kita tak boleh, kita kena tunggu dulu fasa pengambilan kedua. Sebab kalau kamu tolak yang pertama tadi kan, kamu dah isi. Kamu tak dapat yang pertama, kamu dapat yang kedua. Tapi kamu tak nak yang kedua. Kamu boleh tolak, tapi kamu boleh tolak tetapi kamu kena tunggu yang lepas pada Ogos ni. Sebab dia akan utamakan rayuan dulu. Sebab kamu tak layak rayu sebab kamu dapat kan tadi kan? Kamu dapat, dapat tapi pilihan kedua macam tu. Dapat tapi pilihan kedua tapi tolak. Kamu tak boleh buat rayuan betul tak? Tak ada minta rayuan sebab dah dapat. Jadi kamu kena tunggu sampai UPU kedua ni, pengambilan kedua tu settle. Oh, faham? Settle dulu yang tu baru dia akan tahu mana lagi kosong. Ada kosong lah untuk kos yang kamu minat ni. Kalau tak ada kosong tak adalah. Dia macam ni tahu. Kalau yang penting kita untuk UPU ni paling penting masuk dulu universiti tu. Masuk dulu universiti tu. Apa-apa kos. Contoh kan, Anis minta UIA tadi, semua UIA contoh. UIA semua. Cuma bezanya pada kos. UIA ni kos lain, ni kos agama, ni syariah, ni dakwah lain. Punya kos kan.
Universiti yang sama tapi kos yang berbeza. Tapi kos yang kita nak tu tak ada. Dapat kos yang kita tak dapat. Tapi masih lagi universiti pilihan kita. Kita pilih lagi universiti tu dan kita layak masuk. Masuk dulu. Masuk dulu. Jangan tolak dulu. Kalau lain universiti cikgu? Kalau lain universiti, ya. Bolehlah buat macam tu. Lain universiti. Kan bolehlah tolak Kalau dulu, tunggu sampai rayuan kau dah selesai baru kita boleh buat pengambilan ketiga. okey, baik cikgu. Terima kasih. Okay. Ya. Jadi paling penting pilih yang kita minat. Kalau dapat universiti yang kita minat tapi kos yang berbeza, masuk dulu sebab kita boleh proses masuk universiti nanti. Masuk universiti nanti barulah kita boleh mohon dekat universiti tu, saya sebenarnya saya nak mohon kos ni ada kosong tak? Kita mohon dekat dia panggil apa HCP, hal ehwal pelajar kat situ. Nanti kita mohon kat sana. Dapat tak dapat tu mohonlah, mohon. Ada je, ramai je yang memang tukar kos. Masuk universiti yang kita nak tapi kos lain. So kita tukar kemudian. Itu lain. Yang penting masuk dulu universiti tu yang kita nak. Okey? Okey, baik. Jadi ini tarikh-tarikh penting lah. Okey, tarikh-tarikh penting. Okey, baik, kita pergi ke slide kita balik. Okay. Cikgu, saya dah berjaya masuk UPU. Alhamdulillah. Okey. Boleh kemas kini? Boleh, Anis? Okey, cikgu. Boleh kemas kini, boleh. Merit tu dimasuk lepas pada pilihan ke? Aku kurikulum. Kejap tengah letak pilihan lagi. Okey, baik. Okey, tak apa, tunggu dulu. Okey, baik. Jadi untuk settle yang satu ni, settle kemas kini UPU selesai sehingga pada 13 Jun. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua kemas kini UPIM. Okey, ini ialah untuk kolej bawah MARA, UPIM MARA. UPIM MARA ni dia macam ni. Dekat UPU dah ada. UPU ni memang dia dah selaras semua universiti termasuklah MARA. Cuma kita nak cuba peluang lagi. Kita nak buka sebanyak mungkin peluang-peluang yang kita boleh masuk. Okey, ni UPIM. Okey, cuba masuk hari tu. Cikgu, saya ada soalan. Soalan. Ya. Untuk UPU nak kira merit tu kan? Kan orang kata kita punya result SPM dah link dengan UPU kan? Dia kiranya dah auto link. Lepas tu semua kos yang keluar dekat kita punya skrin ni itu semua kos yang kita layak untuk ambil ke? Yang layak saja. Jadi bila beza dengan fasa 1 fasa 2, slot kemas kini ialah fasa di mana pilihan yang keluar hanyalah layak untuk kita sahaja. Itu sahaja pilihan yang layak untuk kita. Lepas tu kalau untuk markah CoQ, bila nak kira merit tu kita kena buat sendiri ke dah masuk juga dalam sistem? Tak perlu. Yang mana? Calculator tu ke? Yang ada tekan calculator tu tak perlu. Itu hanya panduan sahaja. Itu kiranya panduan untuk kita pilih. Okey, faham. Itu panduan sahaja. Tak perlu nak kira boleh, tak kira pun boleh sebab dia dah ada auto kira. Auto kira. Macam itulah, dia dah auto kira kat situ. So sekarang panduan bolehlah. Kita nak tahu berapa merit kita kan. Tapi itulah cikgu bagi tahu UPU ni sistem. Jadi apabila dia sistem, dia memang dia senang saja untuk tolak kita lah sebab kita tak cukup merit. Sah-sahlah kita tak cukup merit sebab kita kata, tapi sebenarnya untuk co-curriculum, cikgu dah tanya sendiri bahagian pengambilan pelajar di peringkat universiti. Dia bagi tahu sebenarnya CoQ ni tak adalah memberi kesan yang banyak sebenarnya untuk calon persendirian. Itu kenapa cikgu pun tak pasti, cikgu pun terima redha je lah kan. Dia kata tak ada memberi apa-apa kesan yang besar lah sebenarnya. Macam itulah. So jangan risaulah, merit tu tak apa, kita ada bukti kita. Maksudnya kalau mesti minta awak calon persendirian, mana dia minta CJ CoQ kan. So kita bagilah CJ CoQ kita, transkrip tu. Transkrip tu boleh dikira lah. Yang ini yang dimasukkan pengiraan merit. Siapa nak cuba kira, cubalah kira di sini di sini pengiraan merit untuk kita bukan STEM A. STEM A ni untuk STEM A. STEM A ni untuk pelajar sains, teknologi, engineering apa dah kat sini ni. STEM A, STEM B, STEM C. Kita bukan, kita kemanusiaan dan sastra. Di sini baru akan keluar subjek agama. Ya?
Kalau time kita masuk ke pilihan 1, pilihan 2 tu kan, bawah tu ada tapisan berdasarkan bidang. Kena letak ke ataupun tak payah? Dia suruh minta ke tak? Macam dia bagi option lah, tapisan berdasarkan bidang sama ada pendidikan ke sastra, kemanusiaan, sains sosial, perniagaan. Macam Tu maksudnya kita nak sorting lah. Kalau kita dah ada bidang, kita ni je lah, senang sikit kan. Kita cari tu, memang kita nak macam mana kita nak pendidikan je. So dia akan keluar yang bidang pendidikan je lah. Mana-mana je lah. Boleh je. Okey cikgu. Boleh. Cikgu hari tu buat pilihan 8 tapi semalam tengok ada 1 je. Macam mana tu? Sebab itu je yang layak. Hari tu ada 8 yang kita minat kan dan kita rasa nak. Tiba-tiba bila dah kemas kini ada 1 je. Jadi kita kena buat pilihan lain lah. Buat pilihan lain. Ya, sebab masa fasa dia tak ikut result kita, tapi dah lepas kemas kini dia ikut result yang layak dengan kita sahaja. Tapi hakikatnya macam itulah kita pelajar ni kan. Note. Okey, note okey. Jadi sebenarnya panduan-panduan ni ialah memang kalau tanya kat sini, oh cikgu kalau ikut ni saya tak layak lah, saya apa yang saya layak, sebab kalau tengok kat sini semua merit-merit yang tinggi-tinggi. Tak perlulah kamu nak cari salah satu kat merit-merit dia tinggi kat sini kan. Just kat UP tu memang dah keluar dia punya apa je yang kita layak. Kan dia dah keluar apa je yang kita layak. Kan senang je macam tu. So sebenarnya cari kat sini je sebenarnya program-program kan. Banyaklah Cikgu kalau isi kita sampai 6 je ke? 6 je kan? Dia nak 6 je kan wajib? Kalau wajib 6, yang tu sampai 12, isi sampai 6 je lah. Sampai 6 yang betul kita minat. Kalau ada 8 kita minat, tulislah 8 senara je lah, 8, 10. Itu maksud cikgu yang betul kita minat je lah. Yang betul kita minat je. Okey, itu tentang kemas kini. Kita pergi sikit-sikit. Okey, UPIM ni untuk pelajar yang kemahiran. Mana pelajar lelaki lah. Pelajar banin yang minat bidang kemahiran boleh cuba masuk, tekan semula UPIM ni. Tekan je, cari je UPIM. Dia akan keluar ni lah, akan keluar macam ni. Dia akan keluar utama ni isi kita punya ni lah, ni macam ni. Ni kan, masuk. Isi semula lah, maksudnya daftar pengguna baru. Daftar pengguna baru. Okey. Daftar ni pengguna baru, cikgu dah daftar dah, so hantar je, lepas tu buat permohonan, isilah semua ni, maklumat peribadi, apa akademi, program apa yang kita minat. Ni program ni kat sini akan keluar ni, apa yang kita nak. Contoh KM ke, IKM ke, KKTM ke, GMI ke, tu di bawah MARA. So kalau tanya apa institusi di bawah MARA, termasuklah KPTM ni semua ni. IKM, GMI, KUPTM, ini anak-anak MARA ni. MRI tadi, MRI pula ada MJII ni, Jepun punya. UniKL, Giat MARA semuanya bawah MARA. Cuma ada yang anak dia, ada datuk dia, nenek dia, macam itulah. Bukan yang full MARA, macam IKM, KKTM, itu full MARA lah. Dan kenapa kita menggalakkan pelajar kita yang kemahiran ini masuk MARA, sebab MARA ni kebanyakannya ada allowance, termasuklah KPTM. Ini antara bawah MARA lah. So boleh tekan-tekan kat sini. Tak payah tekan kat situ lah, isi dulu kat UPIM ni. Yang penting isi kat UPIM. Tapi kalau nak tahu apa kos yang ditawarkan, semua ada di sini. Kalau dekat Akli tu kita dah print out semua, ada buku yang kamu datang hari cikgu ada buka buku-buku yang kat sini je semua cikgu ambil. Print out je sahaja. Tapi kat sini boleh tengok secara online lah, kan. Institut Kemahiran MARA. Lain lah ni. Sibuk. Lain sibuk. College MARA, apa yang ada? Apa kos apa yang ada yang ditawarkan? Ni kos-kos College MARA. Ni untuk kemahiran kemahiran pelajar lelaki lah. Pelajar lelaki. Okey, tentang apa lagi? Okey. Lepas ni menunggu jawapan. Siapa yang dapat Darul Quran hari tu, tahniah. Dapat siapa yang dapat apa? Temuduga kan? Panggilan temuduga, tahniah cikgu ucapkan. Panggilan temuduga untuk Darul Quran. Okey, UiTM sama je, UPU juga. Mohon UPU dulu. Kolej-kolej swasta ini banyak. Okey, lagi nak mohon macam ni anda semua. Kalau kolej-kolej swasta ni
Ada pro and cons juga. Kalau tanya cikgu mana baik swasta dengan awam. Dua-duanya bagus. Okey, dua-duanya bagus sebenarnya. Tengok kepada kemampuan. Okey, tengok kepada kemampuan. Dia kemampuan dan kesungguhan kita. Dia macam ni je. Anda mendapat markah yang cemerlang, sebenarnya anda tidak perlu bayar yuran taklah 1 sen bayar juga nak masuk tu kan. Taklah kena bayar yuran penuh. Okey, kalau anda target result anda 3.5 ke atas. 3.5 ke atas kalau PTPTN separuh bayar. Kalau 3.7 20% ke kosong. Cikgu pun tak pasti. 3.7. Kalau universiti macam contoh ni KPTN bawah Mara ni dapat je 3.5, bayar 1,200 macam tu saja. Cari je Faid, tulis je UPIM, tulis je, type je sini akan keluarlah. UPIM anda di situ, di sini. Cikgu, risiko tak kalau letak pilihan 1 sampai pilihan 6 yang sama? Rasa tak boleh. Boleh ke? Tak boleh. Rasa tak boleh. Kamu tak boleh teruskan kalau sama. Dia tak boleh teruskan. Tak apalah Faid, cikgu hantarlah lagi grup kejap. Lah UPIM tu Okey. Okey, baik. Jadi itu tentang apa tadi? UPIM. Okey, dengar betul-betul banyak ni cabang ni. Cikgu nak tunjuk anda ni banyak cabang ni. Oh, tapi cikgu ada satu nak tunjuk. Cabang sebelum itulah sepatutnya sebelum tunjuk yang ni dulu. Lupa lah. Teruja sangat. Okey. Ni macam ni. Di sini kita nak bagi nampak keseluruhan cabang anda sebagai pelajar SPM. Kita nak besar. Macam ni besar. Macam ni lah tu. Ni. Ini ialah keseluruhan cabang anda sebagai pelajar SPM. Cikgu dah edit sikit je dalam macam ni. Okey. Okay, cabang anda ialah sekarang di SPM. Okey. Bila anda sambung belajar, ada dua lah perkara, sama ada sambung belajar atau anda berhenti belajar. Benda ni cikgu dah bagi tahu pada awal masuk orientasi. Siapa yang masuk orientasi awal dengan cikgu akan bagi tahu dulu apa pilihan anda selepas pada SPM. Okey, sama ada anda sambung atau berhenti dengan bekerja, berniaga atau berkahwin. Okey. Jadi kalau sambung belajar ada 3 cabang. Okey, ada 3 cabang, iaitu sama ada cabang masuk di sijil atau diploma atau ijazah. Ijazah ni kena ada asasi lah, di tengah-tengahnya ada asasi di sini. Okey, kalau sijil untuk pelajar yang dapat 1 kredit. Okey, cikgu nak cakapnya semua pelajar layak untuk sambung belajar. Dengan syarat anda lulus SPM, itu je. Lulus SPM anda layak sambung belajar. Okey. Jadi dapat SPM, kalau yang 1 kredit anda layak untuk mohon sijil. Mohon sijil. Okey, sijil ni dia di peringkat awal dipanggil pra-diploma lah. Sijil ni pra-diploma. Kalau di ATM dia ada pra-diploma. Ada yang tak tutup ni. Okey, baik. Jadi untuk sijil ni biasanya tempoh dia 1 hingga 2 tahun. Dan sijil ni untuk kemahiran lah. Di bawah kemahiran. IKM, College Community. IKM pun ada di situ. Ada sijil. Okey. Kalau diploma dia 3 tahun. Ini pelajar yang dapat 3 kredit. Yang dapat 3 kredit layak untuk sambung diploma. 3 kredit layak untuk sambung diploma. 5 kredit ke atas. 5 kredit ke atas atau 5B, 5A layak untuk mohon asasi. Okey, asasi pra-university. Macam UiTM ada pra-university. Jasa dah kongsi kot dalam grup. Inilah bidang-bidang. Dan ada yang nak sambung bahagian STAM atau STP. Di sini asasi STP dan STAM. STAM ni silibus Al-Azhar, bahasa Arab semua. STP ni tingkatan 6 ini tingkatan 6 untuk pelajar akli, untuk pelajar swasta kita kena mohon sendiri dekat JPN. Okey, kena mohon sendiri dekat JPN. Biasanya kalau tengok dia buka tu 5 Julai cuba confirm balik.
dengan JPN tingkatan 6, 5 hingga 15 Julai dibuka untuk pendaftaran tingkatan 6. Pendaftaran tingkatan 6 dan di situ kita pilihlah kalau kita nak nak sekolah-sekolah. Kalau agama, okey, cikgu sangat sarankan di STPM Putrajaya Tahfiz, dia panggil STPM Tahfiz. STPM Tahfiz. Kita tiap tahun ada je pelajar yang sambung ke sana, alhamdulillah. Syarat dia apa je? Syarat dia paling penting 3 kredit lah, 3 kredit SPM, dan juga kalau tahfiz dia nak sijil tahfiz dan juga bahasa Arab. Bahasa Arab tu dia nak kalau STPM dekat Putrajaya tu dia nak kredit ke atas, CBA. C atau B atau A. Jadi tapi bolehlah cubalah mohon kan. Tapi kalau STAM ni dah tutup dah, kebanyakan tempat dah tutup. Memang STP lah boleh buka lagi. STP dia buka lambat, memang dia buka lepas pada dapat result SPM. Kalau STAM dia dah tutup awal, dibuka pada bulan Februari Mac hari itu lagi. Okey, dia buka Februari Mac hari itu lagi. Jadi boleh tengok dekat cikgu ada share satu di sini pelajar kita pun mendaftarkan tiap tahun kita ada je pelajar yang belajar kat sini. Di sini di BTHO saja dipanggil Akademik Syed Daud Fatoni. Memang dia buka, nampak dia buka tarikh dia, tengok Februari Mac je. Dia buka Februari Mac sebab sebab STAM ni exam dia sama dengan SPM, dia beza sebulan je. Kalau SPM bulan 2, dia bulan 3 ke awal awal 1, macam tu. Itu kenapa dia memang siapa habis je SPM, siapa nak ambil STAM terus daftar STAM. SPM tak habis lagi ni, dah terus daftar STAM. Hari tu cikgu ada dah take note dah. Dah bagi peringatan daripada siapa nak ambil STAM, daftar. Habis je paper SPM tak silap. Ada masa 2-3 hari lagi untuk anda daftar STAM yang dekat ni lah, dekat negeri masing-masing ke, STAM dekat bawah Mawib ke, Mawib KL kan, Semawib ke, atau di bawah kerajaan negeri mana-mana. Cikgu sangat sarankan untuk bawa kerajaan negeri mana-mana lah, sebab kerajaan negeri ni tak ramai. Kalau Selangor ramai, JAIS sangat ramai dan sangat terhad. Okey. Recheck SPM cikgu tak pasti. Kalau tingkatan 6 boleh mohon di mana-mana SME ke? Kalau tingkatan 6 SME tu untuk pelajar yang dapat bahasa Arab yang bahasa Arab lah, yang ada bahasa Arab. Kalau tak ada bahasa Arab, mohon dekat universiti pula dah dekat tingkatan 6 biasalah. Jadi kalau tingkatan 6 ni ya betul, dia macam ni, dia atas kos. Kalau tengok dekat link tingkatan 6 ini, permohonan tingkatan 6 2023. Okey, di sini untuk pendaftaran ni tengok dibuka, ada ralat kat sini sebenarnya. Update post ni 11 Jun 2023. Dia dah bagi tahu pendaftaran tingkatan 6 tahun 1 2020 dibuka pada 5 hingga 15 Julai 2021 ni. Dia ralat di sini je rasanya. Benda ni update 2023 baru semalam ni, hari ni. Dia kira ikut kita masuk ni. Dia tutup lagi lah 5 hingga 15 Julai. Ini aplikasi online untuk ni. Kalau sekolah biasa KPM, suara cikgu, bukan ke SPM ni tunggu tawaran, tak, kita calon persendirian. Jadi anda kena mohon sendiri di ni lah online ni. Ni bahagian pengurusan sekolah harian ni, atau JPN terus pun boleh, line lah online macam ni. Jadi dekat sekolah tingkatan 6 ni dia ada mengikut ni sekolah macam ni, dia ikut kos. Jadi sekolah-sekolah ni lain, dia lain. Sekolah tingkatan 6 Selangor. Okey. Contoh mengikut subjek. Dia ada package subjek. Jadi kalau mana bidang-bidang agama, so SME lah. SME lah. Kalau bidang-bidang selain pada agama, ni semua senarai sekolah tingkatan 6 semua negeri ni ada kat sini. Jadi kalau kita nak cari ni agaklah kita buka satu. Kita buka Selangor je. Contoh kita buka Selangor. Okey. Sekolah tingkatan 6 apa yang ada di Selangor dan apa kos yang apakah subjek yang ditawarkan bagi setiap
sekolah-sekolah tingkatan 6 ini. Dia tak semua sekolah ada tingkatan 6, hanya beberapa sekolah saja tingkatan 6. Okey, contohnya di Ampang contoh ditawarkan subjek macam ni. Kan subjek mengajar bahasa Melayu Malaysia, matematik, fizik, kimia, bio. Kan, tapi kalau nak pergi ke kalau nak pergi bidang agama, kita kena pergi ke sekolah ni. Mana? Semak aja. Banyak kena cari-cari kat sini. Carilah sekolah-sekolah yang dekat dengan rumah kan. Supaya kita tak adalah mengeluarkan banyak kos untuk sambung belajar. Biasanya STPM ni ramai yang tak seronok sebab dia masuk sekolah balik. Masuk sekolah balik, alamak cikgu pakai baju sekolah. Tak. STPM di ni macam tu ni contoh bahasa Arab Syariah Usuluddin ni ada di SMKA Simpang 5 Sungai Besar contoh. Okey, siapa yang nak bidang STPM lah. Jadi tanya cikgu pakai baju sekolah balik tak? Dulu STPM zaman cikgu Adha rasanya kan. Pakai baju sekolah lagi. Sekarang dah tak ada sebab STPM sekarang dia konsep dia macam diploma. Konsep dia macam diploma. Dia hanya bezanya dia pergi sekolah lah, masuk sekolah. Tapi jadual, pakaian, penggunaan telefon, anda semua tak ada benda lain kan. Tak nak masuk ni cikgu tak nak lah, telefon nanti tak boleh pakai semua kan. Tak ada. STPM tak ada, dia bebas lah juga kan. Tapi kita belajarlah santai-santai. Tapi STPM ni dia agaklah berat silibus dia. Ni pelajar-pelajar yang ulat buku STPM ni pelajar-pelajar ulat buku sebab dia punya buku dia salah satu subjek mengajar am tu tebal-tebal ni buku dia. Dia bukan yang ni. Tapi boleh kan. Dan peluang STPM ni luas dan dia terus masuk degree. Kita masuk balik. Kita pergi balik kat tadi. Kita punya cabang tadi. Okey. Di sini. Dia berada di ni. Dia setahun 2 tahun je. Kalau STAM setahun. Kalau STP 2 tahun. Dia setahun setengah. Tapi proses-proses jadilah dalam 2 tahun. Ni STPM. Kalau ini barulah masuk ijazah, master dan PhD. Layaklah sampai sini anda layaklah jadi pensyarah macam tu. Okey. So inilah cabang-cabang yang anda kena lalui setiaplah untuk kita berjaya. Okey. Tolak je lah sebab kita tak nak kemahiran. Nur boleh je tolak. Okey. Okey, SPA 8. Tadi kita cakap pasal sambung start STP kan? SPA 8 ni pula. Ini untuk pelajar-pelajar yang dia rasa cikgu saya dah cukup dewasa. Pelajar cikgu kan semua dewasa. Dah cukup dewasa cikgu saya nak mohon SPA terus. Apa maksud SPA? SPA 9 sekarang. 8, 9. Ini sistem pekerjaan cikgu saya nak terus kerja lah cikgu. Cikgu saya nak terus kerja lah cikgu, saya tak nak lah. Nak belajar-belajar, nak kerja kerajaan. Boleh? Cuba mohon. Mohon dulu mohon dulu. Mohon je dulu dekat SPA 8 ini. Sebab SPA 8 ni dia khususkan kepada bidang dia. Okey, sekejap SPA 8 ni dia untuk pelajar, dia ada lepasan. Kamu pernah dengar yang kerja-kerja, bukan pernah dengar lah kan. Polis, bomber, rela, JPAM. Kerja-kerja yang apa? Kerja apa tu? Kerja badan beruniform. Yes. Kerja badan beruniform. So belajar badan beruniform biasa ada dia ambil pelajar lepasan SPM.
Okey, so anda yang nak kerja rasa macam cikgu saya kerja cikgu saya nak jadi badan uniform, jadi askar, jadi ni kan. Sekejap cikgu tengok ada tak macam dia punya iklan dia. Sebab dia tengok dia cikgu dah tunjuk dah awal-awal hari tu kan. Tengok iklan kerjaya. Lepas tu dia ada gaji kat sini. Cikgu dah tunjuk awal-awal hari tu. Gaji untuk berapa kerja untuk lepasan SPM, berapa untuk lepasan STAM, STP. Nampak ni Okey, di sini ialah contoh ni contoh kerja-kerja anda boleh mohon. Tengok untuk grade 29 ialah pelajar diploma. Penolong pegawai perancang bandar, penolong pegawai tanah, penolong pegawai veterina. Ini kekosongan yang baru buka ni sampai 16 Jun ni. Nampak? Pengkeranian. Ada yang tanya cikgu, saya nak kerja bahagian HR. Apa bidang kerja saya so inilah salah satunya pembantu takbir perkeranian. Tapi yang N19 ni lepasan SPM je. Ini dah tutup dah. Hari ni baru tak lagi lah. Ni siapa nak mohon? Ni 19 ni untuk SPM. Pengawas hutan. Siapa suka duduk dalam hutan? Boleh ni. Ni tarikh tutup hari ni. Cuba tekan. Kita tekan dulu. Ini lepas SPM ni dah boleh mohon. Dia nak 1 je kosong. Dia nak 5 reserve. Okeylah 6 orang yang nak cari. Okey, dia nak lelaki, orang nak anak perlis sahaja. Siapa anak perlis boleh mohon sebab kerja ni kat perlis. Okey, di sini so tekanlah kat sini. Kat sini. Ini gaji ni, kat sinilah gaji ni. Sekejap lagi. Nampak? Siapa yang nak kerja? Ni apa? Ni perlis. Oh, ni perlis. Dia dah bagi tahu dah. Pejabat SUK perlis. SUP. Itu tak SUK perlis. Yang ini kerani. Tengok pula syarat dia apa kerani. Oh, nak 2. 15 simpanan. Oh, ramai Ni ini pelajar. Siapa nak kerja? Terus. Nanti walaupun dia 19, tengok gaji pula. Cikgu gaji berapa lah 19, 18 ni SPM ni. Tengok gaji kat sini. 19 Okey, syarat dia. Syarat minimum kelayakan sijil SPM. Okey, anda mestilah mendapat 2C. 2C termasuk bahasa Melayu. C dalam bahasa Melayu dan 4 pelajaran lain lulus. Tak banyak dia nak 2C je. Dia nak 2C dan 4 lulus. Siapa nak mohon kerja jadi inilah. Tapi badan kena fit badan kena fit sado. Bukan sado. Fit tu apa dia punya ni. Berat berapa tak boleh gemuk. Kegemuk lebih berat badan. Sorry. Bukan gemuk lebih berat badan. Ni kerja-kerja yang ditawarkan lah biasanya. Ni 19, semua 19. Semua yang kerja SPM ialah 19. Gajinya dalam, sekejap mana gaji? Contoh. Kita tengok Contoh juruteknik komputer lah. Tak. Juruteknik ni untuk SKM, pajak SKM. Kita pergi dekat contoh pengawas hutan tadi kan. Kita tengok apa gaji dia. Ni. Gaji minimum dia ialah 1,300. 1,300, maksimum boleh pergi sampai 4,000 je lah. Okey, jadi beza dia dengan degree gaji permulaan gaji dalam 1,800 ke atas. Yang ini baru ni 1,800, kalau diploma 1,500. Ni minimum, maksimum di sini. Lepas tu ada pula allowance dia. So siapa cuba nak bekerja bolehlah bekerja dengan SPM dan dia akan naik gaji naik. Dan kalau nak naik pangkat dia ada kursus-kursus yang dia kena join lah. Sama ada cikgu tak pasti. Kan? Adalah kursus-kursus yang dia kena join. Macam tu lah. So ini kerja. Siapa nak kerja di peringkat SPM. Tapi kita cuba tengok kalau gaji degree. Tapi sebenarnya tengok tadi iklan-iklan tadi kan. Banyaknya dibuka untuk grade 19 dengan grade 29. Sebab apa? Sebab biasanya yang dah capai grade 41 ni biasanya orang yang ada dalam tu. Orang yang dah ada dalam tu, yang naik pangkat. Jadi kalau anda nak masuk dalam SPA, masuk dari awal. Masuk dari lepasan degree diploma. Masuk dari lepasan diploma je. Tak perlulah sampai degree. Sebab degree ni biasanya telah dikuasai oleh orang-orang lama yang dah bekerja di bidang itu. Contohnya kan, dia nanti dah ada. Dulu dia bekerja sebagai
penolong je. Tapi satu masa dia ada kursus, dia naik pangkat, dia dah pegang dah grade 41 ni. Itu kenapa? Dia gaji 2,000 lah. Dah naik 2,000. Tapi 41 lah. Dan biasanya yang kenaikan dia 225 kalau tadi kenaikan dia 100. 100 setahun. 100 setahun. Setahun. Kalau dah 2 tahun, berapa dah? Macam tu. Kalau dah 2 tahun, 2 ni kan. Kalau 3 tahun, 4 tahun, macam tu. Okey. Jadi tengok iklan. Tengok iklan Cikgu nak suruh kamu fokus kepada iklan. Tengok. Iklan biasanya dia akan buka banyaknya pada grade 19 dengan 29. Sebab itu yang dia nak. Okey, kalau grade degree yang 41 biasa telah dipenuhi oleh orang lama yang bekerja di perancang bandar, dia orang ni. Yang pemulung ni kali dia naik pangkat jadi pegawai. Kan mungkin dia masuk kursus atau dia sambung belajar, kan dapat jadi grade 41. So biasanya dalam SPM ni banyak bidang-bidang yang dikeluar grade-grade peringkat SPM dengan diploma. Macam tu. Okey? So kena badan fit yang paling penting ini ramai ni sebenarnya yang mohon ni. Ui, badan kena fit ni. Berat BMI 25 BMI. BMI cari kat mana pula? Cari kat sini lah BMI ni. Nak tahu BMI kita dia nak 25 ke bawah saja ya. Tapi jangan 21 ke bawah, itu kurus kering nama ni. BMI calculator. Kat sinilah cek BMI kita. Umur kita berapa? Contoh umur cikgu 25 lah kan. Umur cikgu 25. Tinggi cikgu 159. Berat cikgu contoh 65 lah. 65 lah contoh. Tengok cikgu punya. Cikgu overweight dah. Cikgu kena dapat 60 je. Barulah cikgu boleh capai 25 BMI normal. Di sini 25 sampai berapa ni? 18 ke ni? Ni normal. 21 lah. Jangan 18 ke bawah lah. Yang kurus kering tu 18 ke bawah lah. Itu dah underweight nama dia. Di sini cari je calculator BMI calculator. Di sini kalau nak jadi penjawat awam. Okey, baik. Seterusnya kita pergi habis dah. Dah. Di situ. Situ je sebenarnya yang cikgu nak bawanya. Okey, siapa nak sambung ke luar negara? Tarikh tutup luar negara. Okey, siapa nak pergi ke Timur Tengah, Mesir, Jordan? 2 negara ini sahaja di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ya. Siapa nak sambung ke Mesir, Jordan? Semuanya ada di hujung jari anda, cari je. Okey, apa tadi? Permohonan ke Timur Tengah. Tapi untuk setengah-setengah universiti dah ada tau link-link macam contoh KPTM sendiri dia bawa pelajar dia ke KPTM pula ke College Mara lah, ke Jepun, kan, ke mana lagi? Di sini permohonan ni dibuka sehingga di sini rasanya. Okey, permohonan ni sehingga berapa hari je lagi ni kita ni siapa nak masuk ke ditutup pada 15 Jun. Tak bukan, itu SPM. Betul lah. Sampai 15 Jun je. Ada lagi 4 hari siapa yang nak mohon ke Timur Tengah, ada syarat-syarat dia. Ni syarat-syarat ke Mesir. Apa contoh syarat ke Mesir? Siapa nak pergi Mesir, nak pergi Jordan boleh nak pergi menimba pengalaman, belajar ke luar negara. Bagus. Sebenarnya kalau katanya cikgu di mana tempat yang dalam negara ke luar negara. Sebenarnya Malaysia ialah antara negara pendidikan yang bagus pendidikan dia. Orang luar negara pun datang daripada ke kita. Kita tengok ramai yang belajar. Kalau UIA tu tak nampak dah rakyat Malaysia. Semuanya jadi foreigner semua. Itu menunjukkan pendidikan kita antara bertaraf antara bangsa lah. Jadi ini antara permohonan untuk pergi ke Al-Azhar. Ini contoh ini SPM. Al-Azhar hanya buka untuk SPM Ulum Islamiyah, dipanggil Markaz Bu'us juga lah ni Ulum Islamiyah atau doktoran pergigian. Kalau ada juga perubatan, tapi kalau STAM banyaklah bidang dia. Al-Azhar banyak untuk STAM banyak. So cikgu cadangkan siapa yang nak pergi Al-Azhar boleh pergi dengan SPM, tapi syarat dia agak tinggi juga. SPM tengok syarat kelayakan untuk pelajar yang nak pergi ke SPM dengan SPM lah ni dipanggil Ulum Islamiyah ni
Ni ulum Islamiah ni untuk kita lah. Lulus semua subjek, dia nak B. B dalam apa? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, matematik, syariah, Quran Sunnah. Nampak? Tahap membayar ni dekat ni Markah Bonus nanti. Dekat sana. Syekh Zayed. Jadi ini yang anda kena dapat dulu. Berapa B ni? 1 2 3 4 5 6 B. Baru layak ke ulum Islamiah bawah KPT lah. Tapi ada je yang pergi sendiri. Ramai je yang pergi sendiri. Mungkin ada kenalan-kenalan, itu lain. Itu laluan lain. Ada kenalan-kenalan. Ada apa? Saudara mara ke kan yang boleh uruskan di sana, itu laluan lain. Itu boleh sendirilah. Tapi kalau nak bawah KPM, beginilah cara dia dan itulah syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Okey. Itu tentang laluan ke luar negara. Okey. Ada soalan. Kita buka kepada soalan. Apa yang anda nak tanya tentang UPU lagi atau bidang kerjaya? Kita buka. Okey, satu lagi cikgu nak bagi tahu untuk siapa yang nak berminat untuk masuk ke KPTM, kita ada link dengan KPTM. Kita ada link dengan KPTM. So siapa yang berminat untuk masuk ke KPTM, cikgu akan bagi satu Google Form untuk anda isi. Jadi KPTM dia terus kita terus masuk pendaftaran KPTM. Nanti kita punya admin Cikgu Fatin akan masukkan nama-nama yang berdaftar dalam Google Form. Cikgu akan hantar Google Form. Cikgu dah siap ada pun Google Form ni. Jadi ini KPTM punya permohonan KPTM. Jadi akan hantar yang ni sekejap lagi. Jadi anda cuba tengok. Okey. Ni KPTM Cuba tengok dan isi manakah yang anda minat. Termasuklah pada pelajar-pelajar yang dah tulis nama masa datang ambil result hari tu. Okey, cikgu dah letakkan brosur dia. Okey, KPTM memangnya apa kos dia. Okey, KPTM ni nak syarat dia apa je? Syarat dia nak 3 kredit saja. Cikgu ambil balik dia punya. Dia nak 3 kredit saja. Tak kira matematik lulus ke tak, dia nak 3 kredit saja. Anda komen-komen dalam WhatsApp cikgu ni, cikgu tak tengok WhatsApp tau. Komen dekat ni lah, respon je dekat Zoom. Okey, ini umur tentang hak umur. Cikgu tahu anda semua dewasa. So ini antara hak umur yang perlu anda take note hak umur. Sekejap. Untuk mana hak umur ni? Itu pun dah yang dah. Hak umur. Apa beza KPTM dengan KPM? KPTM anak mara, KPM bawah mara. Dan kos dia berbeza. KPM dia ada kos-kos yang mungkin KPTM tak tawarkan. Kos itu yang berbeza. Kalau KPTM semuanya sains sosial. Semuanya tentang inilah sastra lah, sains sosial, lebih kepada bisnes. Banyak juga accounting. Bidang lah kos yang berbeza. KPM kos apa? Saya pun tak tengok balik apa yang bidang ditawarkan. Kita boleh tengok dekat yang UPIM tadi. UPIM. Ni kan. Sini. Dia dekat UPIM ni kita dah pilih dah pusat apa yang kita nak. Contoh kita nak KPM, College Profesional Mara tu. Di sini kan macam sama je dengan KPTM. Tapi bezanya KPM ni bawah Mara terus. KPTM anak Mara.
Dia ada anak dia. Highlight industri. Kalau KKTM, ni kemahiran je. KKTM ni kemahiran je lah. Kejuruteraan kan. Jadi KPTM ni dia ada macam ni lah. Memang kalau kita tengok result dia sampai 30,000. Tapi kebanyakannya kita kalau pelajar ni skor dengan baik, dia hanya bayar beberapa saja. Dan kalau pelajar tak skor baik pun, kalau dia dapat 3.0 sahaja pun dia tak akan bayar sampai 30,000 tu. Dia hanya mungkin akan bayar 5 ke 6,000. Saya dah tanya dengan pegawai KPTM, itu sahaja yuran yang dikenakan sebenarnya. Kalau MARA tu lagilah, tak perlu bayar apa-apa pun ada. Tapi ini KPTM ni adalah sedikit kos yang kena tanggung kan. Sikit lah daripada universiti. Kalau contoh kalau kita tengok, kalau universiti awam pun sekalipun kan, kalau contoh kita ambil diploma universiti awam, kalau kita pinjam PTPTN pun akan habis sampai 20,000 PTPTN yang kena tanggung. Anak-anak ni lah. Jadi cikgu nak mohon siapa yang berminat untuk KPTM ni isi khusus di sini. KPTM ni syarat dia sekejap cikgu share balik. Okey. Untuk KPTM ni, ni antara syarat ini sahaja yang diperlukan. Ni semua layak mohon kepada pelajar yang mempunyai 3 kredit mana-mana subjek saja, tak termasuk matematik pun. Maksudnya matematik tak kredit pun boleh masuk KPTM, berumur 36 tahun ke bawah. Ini sesuai untuk anak murid cikgu yang dewasa dan matang. 5 kredit kalau untuk asasi saja, siapa nak masuk asasi account, dia kena 5 kredit termasuk matematik. Dan bestnya tak perlu subjek account pun. Nak belajar account tapi tak perlu subjek account pun, SPM. Tak perlu subjek account pun dalam SPM. Okay. So dialukan juga sebab ada allowance dan khusus ada insentif-insentif yang ditawarkan oleh KPTM itu untuk pelajar yang 30 juzuk. Siapa yang 30 juzuk nak ambil kemahiran tapi kena ada sijil lah. Kena ada sijil menunjukkan dia ni dah hafal 30 juzuk daripada madrasah ke tahfiz untuk layak mendapat insentif ni. Insentif ni dia ada bagi allowance sampai 10,000 untuk belajar tahfiz. Itu saya tu kena tanya detail dengan KPTM. Saya dah dengar tapi saya terlupa nak minta dia punya flyers tu. Ada insentif untuk pelajar tahfiz. Di situ. Pelajar tahfiz ada layak untuk mendapat insentif sampai 10,000. Tapi dengan syarat ada result anda kena skor. Tak ingat result kena skor berapa sem? 3 sem ke 4 sem ke kena skor inilah A lah semua subjek. Okey. Itu tentang permohonan KPTM. Okey, untuk pelajar akli, cikgu sekali lagi cikgu akan hantar satu lagi link iaitu link ni cikgu hantar nanti KPTM siapa nak mohon KPTM. Pelajar kemahiran lah pelibatan core curriculum. Okey, cikgu akan hantar link ni juga untuk anda. Sebenarnya kita dah ada record. Kita dah ada record siapa yang terlibat dengan ESCO ke, dah ada record. Cuma cikgu nak kamu isi semula. Okey, isi semula siapa yang isi yang ini saja baru boleh ambil sijil koko di sekolah. Okey, isi balik semua nama penuh IC, nombor telefon semua kelas mana, pelibatan anda, siapa yang ESCO, siapa yang jadi guru kelas, siapa yang jadi ketua kelas, ketua kelas atau terlibat dengan program-program yang kita cikgu dah senaraikan ni. Graduasi ke, seminar ke, hari sukan ke, hari guru ke, kan semua-semua tu cikgu dah senaraikan, cuma tekan-tekan semula. Okey, isi semula untuk anda dapatkan transkrip kurikulum, core curriculum.
Okey, untuk dapatkan semula transkrip core curriculum supaya tiada yang tercicir. Tapi kalau ada tiba-tiba cikgu tak senarai kat sini, cikgu saya join ni tapi cikgu tak senarai. Tulis balik. Nyatakan pelibatan anda selain daripada di atas. Nyatakan nama program, tarikh dan apa jawatan anda semasa program tu. Takut ada cikgu yang terlepas lah program-program kecil ke, tulis je. Tulis saja. Nanti kita buat sijil dia. Okey. Itu untuk saya makan semula pelajar lah supaya kita ni. Okey, ada soalan setakat ini? Cikgu, saya ada soalan. Ya. Saya nak tahu je kalau untuk course business kan, apa je kerja lepas kita dah graduate semua, apa kerja yang kita boleh buat? Okey, business. Business apa? Business administratif ke? Business teknologi ke? Business management ke? Business management. Business management ni, okey, paling senang je lah. Anda cari je lah kat sini, prospek kerja business. Boleh cari juga sini. Okey, sebenarnya cikgu nak cakap apa siapa yang minat bisnes, tak juga. Dia kena macam ni, anda kena berpijak di bumi yang nyata. Maksud berpijak di bumi yang nyata tu ialah anda kena fikir kalau bisnes ni dia macam ni. Ni contoh kan, dia ada bidang-bidang bisnes yang macam mana? Akaun ke, ekonomi ke, kewangan ke, antarabangsa ke, pengurusan ke, pemasaran. Jadi poin cikgu ialah anda pilih bisnes tapi pilih yang bisnes yang umum. Yang umum. Maksud umum tu ialah yang luas dia punya cabang dia. Contoh dipanggil ijazah perniagaan. Bisnes. Boleh juga. Sekejap. Inilah pekerja-pekerja dia kan. Sekejap. Kalau dari segi prospek kerjaya, di sinilah. Ni. Boleh banyaklah accountant, korporat, perancang kewangan, insurans, pelaburan, pelabur saham. Dia sangat luas lah sebenarnya. Kalau bisnes-bisnes apa, kan? Bisnes apa. Jadi untuk kalau bisnes management ni, elok juga sebenarnya. Bisnes management pun okey. Macam Cikgu Ayu punya course, bisnes management ke management sahaja. Pengurusan office, pengurusan pejabat. Tapi sebenarnya baguslah, bagus. Boleh. Business management boleh. Pengurusan lah, bukan bisnes yang bisnes saja, pengurusan. Ambil yang bahagian pengurusan. Sebab ramai yang peluang untuk pengurusan ni sangat luas, terutamanya yang macam dipanggil penolong pengurus kan. Dia boleh keluar ke situ. Tapi dia jadi admin lah, admin. Siapa yang nak jadi admin lah. Jadi admin. Okay, cikgu. Terima kasih. Sama. Lagi-lagi bidang, okey. Sedikitlah sedikit daripada cikgu untuk anda memilih apa kerja yang anda paling utama ialah kita usaha dulu, okey. Paling utama ialah kita usaha dulu. Yang paling penting kita ada taraf pendidikan yang setara lah. Yang setara tu maksud dia paling-paling pun degree. Tapi untuk kemahiran, cikgu mohon untuk anda, kemohonlah, cikgu sarankan untuk anda, untuk pelajar kemahiran cukup anda capai diploma sahaja. Okey, untuk dapat diploma sahaja sebab kemahiran memerlukan pengalaman, bukan teori. Bukan teori atau penulisan dalam kertas, bukan. Tapi kalau profesional seperti nak jadi cikgu, nak jadi pensyarah, pendidik apa-apa, ya, anda perlu wajib untuk capai pendidikan yang paling tinggi. Kan, pendidikan yang paling tinggi. Paling minimal degree. Paling minimal degree untuk profesional. Tapi paling maksimal PhD lah. Kalau sampai PhD dah boleh jadi pensyarah lah, maksudnya taraf dia kan. Maksudnya kalau di kemahiran sampai diploma cukup, carilah pengalaman kerja. Sebab syarikat-syarikat di luar sana dia memerlukan pengalaman kerja berbanding teori di dalam kertas. Teori dalam kertas. Jadi apa-apa sahaja ingat macam ni lah. Rezeki kita ni kita tak boleh nak jamin apa masa hadapan, tapi pesanan cikgu ialah banyakkan kita menjaga hubungan dengan
dengan keluarga, dengan ibu bapa. Tadi cikgu ada sharing dengan pelajar kita kan. Boleh kata separuh daripada hidup dia kena jaga mak ayah dia. Dan perkara ini cikgu telah alami kan. Cikgu telah alami kita kena jaga mak ayah kita kan. Di masa orang lain boleh kerja part time cari duit kan. Cuti sekolah, cuti SEM balik pergi program-program tapi kita terpaksa balik jaga mak ayah kita bergiling adik-adik yang lain kan. Tapi ingat macam ni je, ingat kalau kita niat kita nak tolong mak ayah kita sebab kita dah dewasa dan mak ayah kita mungkin akan banyak bergantung kepada kita, nak minta tolong sebab mungkin mereka ada yang sakit ke apa kan. Jaga dulu mak ayah kita, insya-Allah rezeki tu Allah dah jamin. Dah jamin kepada orang-orang yang bertawakal lah kan. Tawakal ala Allah tu kan, apa surah tu? Surah ayat apa? Tak ingat dah. Tu kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Kan maksudnya Allah ni kalau kita berserah bulat-bulat kepada Allah, yakin rezeki Allah itu ada, maka cukuplah Allah yang akan mencukup dan menolong menyelamatkannya. Dan sesungguhnya Allah ini tetap atas kehendaknya dan menentukan kadarnya bagi setiap sesuatu. Maksudnya Allah ni akan cukupkan kita. Paling penting jaga syariat kita, jaga apa yang Allah larang, jaga solat, paling penting jaga solat, jaga adab, belajar betul-betul, bukan belajar untuk kita mendongak ke atas, belajar untuk kita tunduk ke bawah, merenung, mensyukurilah apa yang Allah berikan. Itu sahaja. Itu sahaja daripada cikgu rasanya. Kalau tiada soalan, cuma ingat link-link yang cikgu akan bagi kejap lagi, KPTM, KOKO, mohon isi. Jangan lupa UPU, isi kemaskini UPU, apa lagi? Siapa nak mohon SPA 8, mohonlah. Tingkatan 6. Cabar-cabar itu bincang dengan mak ayah apa-apa pun, ibu ayah adalah yang terbaik. Bincang dengan ibu ayah apa-apa, minta pandangan daripada mereka, sebab mereka dah makan garam daripada kita. Bincang dan inilah panggil apa? Redha, kata redha, terima apa yang mak ayah telah tentukan untuk kita kan. Mak ayah kita tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Dia lagi mengetahui daripada kita yang baru setahun jagung sahaja dekat bumi ni kan. Cikgu zaman cikgu belajar dulu, zaman cikgu belajar dulu, pernah cikgu nak mohon untuk belajar biasa kan, apa time tu sekolah berasrama penuh rasanya, tak ingatlah cikgu, tapi mak cikgu tak bagi. Kan kita stop di sini dulu lah untuk perkongsian. Kita cakap-cakap je ni. Ni untuk belajar cikgu. Kita stop dulu untuk recording tentang kerjaya-kerjaya UPU semua. Semua dah jelas di situ. Ni kita perkongsian je lah bersama anak murid cikgu.